Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulakan kelas kita, mari kita baca doa sebelum belajar. Oke, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Itu hanya pada kawan-kawan sampai kemarin. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم آمين سبحان الله والحمد لله والقمر رأيتها ليس ساجدا آمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا حليم يا حكيم يا راشد آمين يا رب العالمين آمين. Amin. Okey, Muallim tutup semua mikrofon awak. Kalau ramai sangat yang buka mikrofon, nanti awak takkan dengar suara Muallim. Okey, buka buku teks BM, muka surat 64. Buku teks BM, muka surat 64. Siapa yang tak ada buku, boleh buka, boleh tengok kat depan ni, Muallim tunjukkan dekat awak. Buku teks BM muka surat 64. Okey, hari ini Muallim nak masuk dengan tajuk yang baharu, iaitu unit yang ke-10. Unitnya budaya kita. Okey, hari ini kita masuk unit baru. Unit yang ke-10. Okey, unitnya budaya kita. Setiap bangsa ada budaya masing-masing. Okey, dalam buku teks ni kita fokus kepada tajuk dia bagi ni. Menariknya tarian dabus. Okey, tarian dabus. Tarian macam mana tu? Tarian berasal dari mana? Okey, mari kita tengok satu persatu berkaitan dengan tarian dabus. Okey, tengok dalam kotak yang warna hijau dia bagi ni. Berkaitan dengan tarian dabus. Apa itu tarian dabus? Okey, tajuk dia menariknya tarian dabus. Okey, ini tarian dabus yang tiga lelaki ni. Ini dipanggil tarian dabus. Okey, mari kita tengok satu persatu. Yang pertama, tarian dabus ni tarian tradisional negeri Perak. Ingat, tarian dabus ni berasal dari mana? Dari negeri Perak. Kat sini dia bagi dah ni, negeri Perak. Okey, yang kedua, tarian dabus menggunakan alat muzik seperti gendang, gong, kompang dan rebana. Alat muzik untuk tarian dabus ni dia menggunakan 4 jenis alat muzik. Yang pertama gendang, yang kedua gong, yang ketiga kompang dan yang keempat ialah rebana. Okey, yang ketiga, poin yang ketiga dia bagi. Tarian dabus ni dia menggabungkan tarian, muzik dan juga nyanyian. Tarian gabus ni yang pertama dia ada tarian. Dia gabungan 3 elemen. Yang pertama tarian, yang kedua muzik dan yang ketiga nyanyian. Dia ada tarian, dia ada muzik dia dan dia ada nyanyian. Ada orang menyanyi, ada orang menari dan ada muzik irama. Okey, poin yang keempat. Penari membawa sejenis alat yang dinamakan anak dabus. Apa itu anak dabus? Iaitu besi tajam yang mempunyai cincin di sekeliling bahagian atasnya.
Nah, itu alat besi yang digunakan. Anak dabus dia membawa alat anak dabus iaitu besi tajam bahagian atasnya. Okey, dan ciri yang terakhir menonjolkan ciri-ciri pahlawan yang berani. Okey, tengok pakaian dia orang ni. Ada pakaian, tengok dia pakai apa ke atas ni. Apa yang dia bawa ni, baju seluar dia, itu maksudnya menonjolkan, pakaian dia orang tu menonjolkan ciri-ciri pahlawan yang berani. Itu berkaitan dengan tarian dabus. Okey, mari kita tengok kat bawah tu perbualan di antara siapa ni? Yahya dan juga kawan-kawannya. Okey, kawan-kawannya. Okey, Yahya ni beritahu apa? Kawan-kawan, semalam saya telah menonton tarian dabus di televisyen. Yahya tengok TV berkaitan dengan tarian dabus. Lepas tu kawan dia pun tanya, Yahya, apakah tarian dabus? Tarian dabus ialah tarian tradisional negeri Perak. Tarian ini, okey, awak nak tahu berkaitan dengan tarian ini, awak tengok dekat mana? Dekat dalam kotak hijau yang dia bagi dekat atas tu. Jadi kat situlah kita boleh bagi tahu. Kawan-kawan Yahya ni dia tanya, apakah itu tarian dabus? Jadi yang pertama Yahya pun bagi tahu. Tarian dabus ialah tarian tradisional negeri Perak. Okey, yang ini dia dah ambil dekat sini. Tarian tradisional negeri Perak. Itu yang pertama. Jadi dia pun boleh bagi tahu. Tarian ini, sambungan dia. Tarian ini, kita pun masuk dengan poin yang kedua. Menggunakan alat muzik seperti gendang, gong, kompang dan rebana. Itu yang kedua. Yang ketiga, tarian dabus menggabungkan tarian, muzik dan juga nyanyian. Penari membawa sejenis alat yang dinamakan anak dabus, iaitu besi tajam yang mempunyai cincin di sekeliling bahagian atasnya. Dan yang terakhir, tarian dabus menonjolkan ciri-ciri pahlawan yang berani. Itu cara kita merespon kepada persoalan. Okey, setakat ni semua jelas tak? Semua faham? Boleh follow lagi? Ya, okey. Tengok buku teks awak pula muka surat 68. Buku teks muka surat 68. Okey, hari ini Muallim nak ajak awak kita masuk dengan yang kedua berkaitan dengan kata tanya. Apa itu kata tanya? Okey, sekarang ni Muallim nak awak semua tengok dekat depan ni, Muallim tunjukkan kepada awak berkaitan dengan kata tanya. Apa itu kata tanya? Apa maksud dia? Apa contoh kata tanya? Dan bagaimana kita nak menggunakan kata tanya? Okey, tengok kat depan ni. Okey, kata tanya. Yang pertama, Amin Andahar, jangan conteng. Yang pertama, kata tanya ialah kata yang digunakan dalam ayat tanya untuk menanyakan benda, haiwan, tempat, perkara dan manusia. Itu yang pertama. Kata tanya ni kata yang kita gunakan dalam ayat tanya. Untuk apa? Kata tanya ni kita gunakan untuk menanyakan tentang benda, haiwan, tempat, perkara dan manusia. Itu yang pertama. Kata tanya ni kita gunakan untuk bertanya soalan. Nak tanya soalan tentang apa? Sama ada kita nak tanya tentang benda, ataupun haiwan, ataupun manusia, ataupun binatang. Itu yang pertama. Okey, yang kedua berkaitan dengan kata tanya. Okey, sekiranya kata tanya dikedepankan. Okey, kat sini maksud dia, kalau kata tanya itu berada pada ayat yang pertama. Okey ya.
Okey, sekiranya kata tanya berada di depan. Maksudnya berada di depan ayat, permulaan ayat, kata tanya berada pada permulaan ayat, kita kena letak perkataan kah. Contoh dia siapa? Siapa itu kata tanya. Kalau dia berada pada ayat yang pertama, mula-mula sekali, kita kena guna perkataan, kita kena tambah kah kat depan ni. Contoh siapakah? Apakah? Kenapakah? Berapakah? Itu kalau dia berada pada ayat yang pertama. Tetapi kalau kata tanya berada pada ayat yang terakhir, awak tak perlu letakkan kah. Perkataan kah ni hanya ada di depan sahaja. Kalau bila dia berada di akhir ayat, tak perlu. Okey, tak apa. Lepas ni mari tunjukkan kepada awak. Okey, itu yang kedua. Okey, ni contoh kata tanya. Kata tanya, hari ini Muallim nak ajak awak kata tanya ada 7. Yang pertama, apa, bagaimana, berapa, bila, di mana, siapa, dan yang terakhir sekali, kenapa ataupun mengapa. Kenapa dan mengapa ni sama je untuk tanya. Okey, mari kita tengok satu persatu. Ya? Malim. Ya? Yang asal 3 macam tu. Itu tersalah tu. Mouse buat hal ni. Okey, mari kita Muallim. tengok yang pertama. Ya? Asal Maya tak buka mic? Tak buka mic? Siapa yang tak buka mic? Dengar suara Muallim tak? Dengar. Tapi Muallim tak buka mic dekat ni. Tak buka mic. Okey, tak apa. Tak payah tengok. Okey, yang pertama kata tanya yang pertama ialah apa. Okey, kata tanya apa ni kita gunakan untuk apa? Digunakan untuk menanyakan benda, haiwan dan tempat. Ingat, kata tanya apa untuk kita tanya 3 benda. Yang pertama berkaitan dengan benda, yang berkaitan dengan haiwan dan yang ketiga berkaitan dengan tempat. Itu kata tanya apa. Kita tanya untuk benda, haiwan dan juga tempat. 3 benda ini kita gunakan untuk tanya tentang kata tanya apa. Okey, mari kita tengok contoh ayat dia. Okey, apakah? Yang merah-merah ni ialah kata tanya. Kata tanya apa? Kata tanya apa untuk tanya berkaitan dengan 3 benda tadi, tempat, tempat apa lagi? Tempat, haiwan dan juga benda. Itu kata tanya apa? Untuk tanya tempat, haiwan dan juga benda. Okey, tengok contoh ayat yang pertama. Okey, tadi Muallim beritahu kalau kata tanya berada pada ayat yang pertama, berada pada mula-mula ayat, kita kena masukkan kah. Kalau berada pada ayat yang pertama, kah. Tapi yang ini dia berada pada ayat yang terakhir, jadi kita tak perlu masukkan kah. Dia apa sahaja. Kecuali dia berada pada ayat yang pertama, kita kena letak kah. Apakah yang dilakukan oleh mereka? Soalan kat sini, apakah yang dilakukan oleh mereka? Nak tanya tentang benda. Benda apa yang mereka sedang buat? Itu maksud dia, benda. Ingat, kata tanya apa? 3 benda. Nak tanya benda, haiwan dan tempat. Okey, yang kedua, tengok berada pada ayat yang pertama, kita kena tambah kah. Apakah yang di atas meja? Apakah yang berada di atas meja itu? Berkaitan dengan tempat. Apakah yang berada di atas meja itu? Tentang benda. Okey, yang ketiga, nama bangunan itu apa? Bangunan tu nama. Berkaitan dengan tempat. Nama bangunan itu apa? Tengok, apa ni dia tak letak kah pun. Sebab apa? Sebab kah hanya bila berada pada ayat yang pertama sahaja. Kalau dia berada di akhir ayat, tak perlu letakkan apakah. Kena letak apa je. Nama bangunan itu apa. Tapi kalau ayat pertama awak letak apa yang dilakukan oleh mereka, salah. Sebab bila apa tempat pertama, ayat pertama kita kena masukkan kah bila dia berada pada ayat yang pertama. Itu kata tanya apa. Okey, kata tanya yang kedua, berapa? Berapa ni nak tanya tentang apa pula? Kalau apa nak tanya tentang benda, haiwan dan tempat. Berapa? Kata tanya yang kedua, berapa? Untuk tanya bilangan, jumlah
dan harga. Kalau kata tanya berapa, kita gunakan untuk tanya bilangan, jumlah dan juga harga. Okey, mari kita tengok contoh ayat kata tanya berapa. Okey, yang pertama, okey, harga kain itu berapa? Harga. Berapa? Kita tanya tentang jumlah, bilangan dan juga harga. Okey, kat sini tanya harga apa? Harga kain. Jadi bila harga kita gunakan berapa. Kalau kata harga kain itu apa? Salah. Kat sini ditanya harga. Bila harga kita gunakan kata tanya berapa. Okey, tengok. Kata tanya berapa ni dia berada pada ayat yang terakhir. Jadi bila berada pada ayat yang terakhir, kita gunakan berapa sahaja. Tak perlu masukkan kah. Kalau kah hanya untuk ayat yang pertama. Jadi kat sini ayat terakhir, harga kain itu berapa? Itu yang betul. Kalau awak gunakan harga kain itu berapakah? Salah. Sebab kah hanya untuk pada ayat yang pertama. Contoh dia yang kedua ni. Berapakah? Pada ayat yang pertama, permulaan ayat. Kata tanya berapa berada pada permulaan ayat. Jadi kena letak kah. Kalau awak letak berapa jumlah bola, salah. Kena ada kah. Berapakah jumlah? Dia tanya jumlah. Berapakah jumlah bola di dalam bakul itu? Berkaitan dengan berapa. Kata tanya berapa berkaitan dengan jumlah, bilangan dan juga harga. Itu yang kedua. Okey, yang ketiga, berapakah harga jam kamu? Berkaitan dengan harga, kita gunakan berapa. Kat sini dia ada pada ayat yang pertama, kena masukkan kah. Berapa harga robot itu? Berkaitan dengan harga, kita gunakan berapa. Berapakah harga robot itu? Ya. Kenapa yang jumlah tu kenapa tak ada J-nya? Kenapa? Ada je, tak nampak kat sini. Ni ada je. Jadi Oh, ingat, kata tanya berapa untuk tanya tentang jumlah, harga dan juga bilangan. Itu kata tanya berapa. Lagi satu, kata tanya kita tutup ayat dengan tanda soal. Yang ni kena ingat. Tutup ayat dengan tanda soal. Bukan tanda titik tapi tanda soal. Kalau kata tanya kita tutup ayat dengan tanda soal. Kena ingat yang itu. Okey, mari kita pergi kata tanya yang ketiga. Di mana? Okey, kalau kata tanya di mana, kita gunakan untuk tanya tempat. Kena ingat yang ini. Kata tanya di mana, kita gunakan untuk tanya tentang tempat. Kalau gunakan apakah untuk tempat, okey. Okey, mari tengok contoh ayat dia. Okey, di pembaris saya mana? Mana ni kata tanya. Dia berada pada ayat yang terakhir jadi tak perlu ada kah. Kah hanya ada di depan saja. Pembaris saya mana? Dia tanya tentang tempat. Kamu tinggal di mana? Di mana tak ada kah sebab berada pada akhir ayat. Di manakah beg saya? Di manakah? Kedai itu di mana? Di mana tak perlu kah sebab dia berada pada di akhir ayat. Kalau pada ayat yang pertama kena ada kah. Kena ingat yang tu. Di manakah? Dan satu lagi kata tanya kita tutup dengan tanda tanya. Kena ingat yang ni. Jangan tutup dengan titik. Titik salah. Kata tanya untuk tutup dengan tanda soal. Okey, ya, kata tanya yang seterusnya siapa? Kalau kata tanya siapa untuk tanya tentang orang. Kalau apa untuk binatang. Binatang kita gunakan apa. Tapi kalau siapa hanya untuk orang sahaja. Kena ingat yang ini. Siapa untuk orang. Kena ingat yang tu. Okey, mari tengok contoh ayat dia. Yang pertama, orang itu siapa? Berada pada ayat yang terakhir, jadi tak perlu siapakah. Kalau awak gunakan orang itu siapakah, salah. Sebab kah hanya pada ayat yang pertama. Tentang orang, siapakah? Berada pada ayat yang pertama, kena ada kah. Siapakah nama ibu kamu? Tentang nama manusia. Kata lain siapa untuk tentang manusia. Siapakah yang telah menjatuhkan buku ini? Nak tanya tentang manusia. Siapa yang jatuhkan buku ni? Ali contoh dia.
Bila berada pada ayat yang pertama, kena ada kah. Kena ingat tu. Tapi kalau berada pada ayat yang terakhir, tak perlu ada kah. Dan kita tutup ayat tanya dengan kata, dengan simbol ni. Simbol tanda soal. Tutup ayat dengan tanda soal. Jangan tutup dengan titik. Titik salah. Titik untuk ayat penyata. Okey, yang seterusnya kata tanya bagaimana. Kalau kata tanya bagaimana, untuk tanya cara, keadaan dan juga suasana. Kata tanya bagaimana untuk tanya cara, keadaan dan juga suasana. Okey, mari tengok contoh ayat dia. Dia gunakan ayat ini untuk macam mana? Kata tanya bagaimana. Okey. Kata tanya soal ayat pertama. Keadaan. Bagaimana? Keadaan kamu sekarang bagaimana? Berada pada ayat terakhir tak perlu ada kah. Kalau awak kata keadaan kamu sekarang bagaimanakah? Salah. Yang betul keadaan kamu sekarang bagaimana? Kata tanya bagaimana untuk tanya keadaan, suasana dan juga cara. Okey, yang kedua, bagaimanakah? Dia berada pada ayat yang pertama, jadi kena ada kah. Kalau bagaimana cara membuat kuih ini, salah. Sebab dia ayat pertama, jadi kena ada kah. Malim, contoh. Ya. Bagaimanakah cara membuat kuih ini, makcik? Betul. Bagaimanakah? Kalau berada pada ayat pertama, kena ada kah. Bagaimanakah cara? Kata tanya bagaimana untuk tanya tentang cara dan keadaan. Bagaimanakah cara membuat kuih ini? Dan kita tutup dengan tanda soal. Yang terakhir, bagaimanakah kamu menjawab soalan itu? Kata tanya bagaimana, 3 keadaan. Untuk keadaan, cara dan juga suasana. Okey, yang seterusnya. Kata tanya bila, ya. Kalau yang kuih dengan ini yang tadi tu kan, bagaimana ada dua kan? Bagaimanakah ada dua tu kan, Malim? Bagaimanakah ada Yang dua? belakang tu kan ada bagaimana yang tu. Ni bagaimanakah cara membuat kuih dengan bagaimanakah kamu menjawab soalan itu. Yang belakang dia kena tulis nama je, nama orang. Nama orang? Tak, bukan. Nama orang kat sini dia tanya tentang apa? Kalau siapa untuk tentang manusia. Kata tanya bagaimana untuk tanya cara, keadaan dan suasana. Kat sini tanya cara. Bagaimanakah cara membuat kuih ini? Dan kita tanya cara juga. Bagaimanakah cara kamu menjawab soalan itu? Kena ingat. Kata tanya bagaimana ni tentang cara. Kalau awak tanya siapakah kamu menjawab soalan itu, salah. Sebab dia tanya cara. Siapakah cara membuat kuih ini? Salah. Sebab dia tanya cara. Kalau cara kita gunakan bagaimana. Kata tanya bagaimana. Kalau untuk cara. Bagaimanakah cara membuat kuih ini? Okey, yang seterusnya kata tanya bagaimana. Kalau bagaimana berkaitan dengan masa dan waktu. Kena ingat. Bila berkaitan dengan masa dan waktu, pukul berapa, kita gunakan bila. Kena ingat kata tanya bila kita gunakan. Kata tanya bila kita gunakan untuk tanya tentang masa. Contoh ayat dia. Kamu ke Perlis bila? Dia tanya masa. Bila kamu ke Perlis? Esok ke, malam ni ke? Bila berada di ayat terakhir tak perlu kah. Kalau awak letak kamu ke Perlis bilakah? Salah. Yang kedua, bilakah kamu sampai di sini? Berkaitan dengan masa. Yang ketiga, bilakah pertandingan itu akan dijalankan? Berkaitan dengan masa. Jadi kena ingat, bila berkaitan dengan masa, kita gunakan kata tanya bila. Malim. Ya. Azan. Tak apa. Kata tanya bila kita gunakan untuk tanya masa dan waktu. Pukul berapa? Bila berkaitan dengan masa, kita gunakan kata tanya bila. Kena ingat yang itu. Dan bila berada pada ayat yang pertama, kena letak kah. Kena ingat ni. Bila berada pada ayat pertama, kita kena letak kah. Tapi kalau berada pada ayat terakhir, tak perlukan kah. Dan kena tutup dengan simbol tanda tanya. Kena ingat ini. Kalau awak tutup dengan titik, salah.
Okey, kata tanya yang Alin. terakhir. Ya. Yang tu kan yang tadi. Ha? Yang apa tu? Tadi Malim ada bilakah pertandingan itu kan Ya. dijalankan kan? Ya. Contoh macam Ali, bilakah pertandingan itu akan dijalankan? Betul. Bilakah pertandingan itu akan dijalankan? Sebab dia tanya tentang masa. Esok ke, malam ni ke, petang ke, minggu depan ke. Berkaitan dengan masa je, kita gunakan kata tanya bila. Okey, yang Malim terakhir. ada ke buat malam? Ada. Okey, kata tanya yang terakhir, mengapa dan kenapa. Mengapa dan kenapa ni sama je. Kita gunakan untuk tanya sebab. Kata tanya mengapa dan kenapa kita gunakan untuk sebab. Okey, contoh ayat dia. Zul menangis mengapa? Zul menangis mengapa? Tanya sebab apa Zul menangis? Malim, sebab Bila dia sama. berkaitan dengan sebab, kita gunakan mengapa. Zul menangis mengapa? Ataupun Zul menangis Malim. kenapa? Jadi dia betul. Bila berkaitan nak tanya tentang Malim. sebab, kita gunakan kata tanya mengapa. Dan dia berada pada ayat Malim. terakhir, tak perlukan ka. Zul menangis mengapa? Tapi kalau berada pada ayat yang pertama, kita kena letak kata partikel ka. Kena ingat ni, bila berada pada ayat yang pertama, kena ada ka. Malim, Tapi dia sebab kalau dia berada sama. berada di akhir, tak perlu ka. Mengapakah Siti bersedih sejak dari tadi? Kenapakah ayah masih belum pulang? Jadi kena ingat. Kata tanya mengapa untuk kita Malim. tanya tentang sebab. Malim. Kata tanya mengapa dan kenapa untuk tanya Malim. tentang sebab. Ya. Malim. Ya. Tadi kan yang mengapa dengan kenapa tu kan? Sebab Ya. dia sama. Kan mengapa dengan kenapa tu? M-I, ke, Ya, K-I. digunakan untuk benda yang sama, untuk sebab. Kata mengapa dan kenapa digunakan untuk sebab. Okey, setakat ni semua faham? Ada sesiapa nak tanya soalan? Boleh jelas? Boleh. Boleh? Okey, mari kita cuba jawab soalan bersama-sama. Okey, mari jawab soalan sama-sama. Okey. Yang ni nak gunakan kata tanya apa jawapan dia? Orang. Berkaitan dengan orang, kita gunakan kata tanya apa? Kah orang yang memakai topi berwarna hitam itu? Kalau manusia, kita gunakan apa? Kalau manusia, kita gunakan kata tanya Kenapa? siapa. Bila manusia, kita gunakan siapa. Siapakah orang yang memakai topi berwarna hitam itu? Ingat, kata tanya siapa untuk tanya manusia. Okey, yang kedua. Pakai jaket warna biru itu. Manusia. Bila manusia, kita gunakan siapa. Okey, yang kedua. Bahan yang digunakan untuk membuat hasil seni itu. Nak gunakan apa? Berapa? Berapa salah? Mengapa untuk sebab. Kat sini dia tanya sebab ke? Dia tanya tentang bahan. Dia tanya tentang bahan, nak gunakan apa? Apa? Kata tanya apa untuk tanya tentang tempat, benda dan haiwan. Kena ingat. Apa ni untuk benda haiwan? Apakah bahan yang digunakan untuk membuat hasil seni itu? Okey, nombor 3. Haziq dimarahi oleh Cikgu Hamidah. Di manakah? Mana? Kita tempat ke? Di manakah? Kenapa? Bila. Salah. Mengapa? Sinilah duduk sini. Mengapa? Kata tanya mengapa untuk tanya sebab. Ditanya sebab. Mengapakah Haziq dimarahi oleh Cikgu Hamidah? Ditanya sebab. Kena ingat mengapa ni untuk tanya sebab. Kena ingat. Okey, nombor 4.
manakah ayah kamu akan pulang? Berkaitan dengan masa. Bila. Berkaitan dengan masa, kita gunakan bila. Bilakah? Okey, nombor 5. Bilakah nombor 5. ayah kamu pulang? Okey, nombor 5 pula. Di mana? Di mana? Nombor 5, di manakah tempat kemalangan itu berlaku? Okey, nombor 6. Dia tanya tentang harga. Harga nak gunakan apa? Berapa? Okey, Bagaimana? tinggal. Kalau tinggal. Bagaimana? Tentang tempat. Macam mana tempat? Bagaimana tu tentang cara. Kat sini dia tempat. Nenek kamu tinggal di mana? Dia tentang tempat. Kalau bagaimana untuk cara. Itu jawapan dia. Okey, yang ke seterusnya. Okey, yang ni macam mana yang ni? Jawab apa? Nombor 1. Bilakah di manakah kamu letakkan baju saya? Di manakah? Nombor 2. Berapakah bilakah adik kamu tidur? Berapa? Bilakah adik kamu tidur? Nombor 3. Mengapakah? Siapakah? Mengapa? Ditanya sebab. Mengapa tidak adik ke sekolah? Ditanya sebab. Bila sebab kita gunakan mengapa. Okey, yang ke seterusnya nombor 4. Apakah? Siapakah? Binatang kita gunakan apa? Apakah? Kalau siapakah untuk manusia? Nombor 5. Apakah punca? Benda. Nombor 6. Berapakah jumlah duit? Berapakah? Tentang jumlah. Nombor 7. Siapakah? Bagaimanakah? 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 Nombor 8. Nombor 8. Nombor 8. Siapakah yang mengambil duit Maria itu? Okey, setakat ni semua faham tak? Siapa nak tanya soalan? Boleh bezakan kata tanya? Boleh. Okey, kalau semua jelas, kerja rumah hari ini buka buku aktiviti muka surat 71 dan 76. Buku aktiviti muka surat 71 dan 76. Jangan lupa siapkan kerja rumah. Dah siap nanti hantar kepada muallim untuk muallim cek. Muka surat 71 dengan 65. 71 dan 76. Buku aktiviti 71 dan 76. Okey, ada sesiapa nak tanya soalan sebelum muallim? 71 dan 76. Okey, ada sesiapa nak tanya soalan sebelum kita habiskan kelas kita malam ni? Semua faham? Okey, kalau semua dah faham, tak ada soalan. Setakat ini sajalah kelas kita untuk malam ini. Kita jumpa lagi kelas akan datang. Kita tutup kelas kita dengan bacaan surah Wal-Asr. Sama-sama baca selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.